live kita nak kenalan. Pagi ni kita ada bersama-sama Puan Hanan. Boleh sis. Hampir Pali. Hai Pali. Selamat datang. Mesti tengah lunch Dah nak masuk ke waktu lunch Ada yang okey. Hai, kita live daripada Institut JANS. Okey, sebelum tu siapa yang sedang menikmati Sabang pagi mungkin, yang mungkin nak pergi ke lunch, bolehlah teman kami berdua live daripada ANS. Okey, Puan Hanan. Puan Hanan selaku koordinator untuk program DOSH. Mungkin Puan Hanan boleh perkenalkan mengenai diri Puan Hanan terlebih dahulu. Dan kita masuk kepada topik live pagi ni lah. Dah masuk pagi ke tengah hari. Okey, terima kasih kerana luangkan masa untuk Puan Hanan. Okey Puan, boleh silakan Puan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, selamat tengah hari kepada yang join live tengah hari ni. Okey, mana yang tengah lunch, selamat menjamu selera. Okey, untuk hari ni, okey, kami dari Institut Teknologi ANS nak berkongsi sedikit informasi berkaitan dengan penggunaan PPE. Kita ada Nisha. Okey, live pagi ni. Hai. Puan Hanan, tak ada Puan Hanan. Hai, siapa yang tonton live direct daripada Facebook dan juga di TikTok bersama-sama saya pagi ini adalah Puan Hanan Hussein selaku koordinator untuk DOSH. Okay, sebelum tu siapa yang baru masuk, hai, salam kenal kawan-kawan. Kita bersahabat, kita berkawan. Kita ada Puan Hanan bersama-sama pada pagi ini. Okey, boleh tap-tap, boleh sharekan live ni pada kenalan-kenalan you all semua. Okey, salam kenal daripada kami berdua. Okay, Puan, boleh kenalkan diri juga. Hai, Assalamualaikum. Saya Hanan Binti Hussein selaku DOSH Coordinator untuk program Diploma in Occupational Safety and Health di Institut Teknologi ANS Johor Bahru. Untuk pengenalan, kursus ini adalah di bawah University of Cyberjaya, di mana kita bawakan kursus ini daripada University of Cyberjaya ke Johor Bahru. So, student-student dalam kalangan Johor Bahru yang mana yang berminat untuk mengambil kursus diploma di dalam safety, boleh try untuk apply dekat Institut Teknologi ANS. Hai Hana Hashim. Selamat datang, selamat tengah hari. Okey, Nisha 09. Hai, kami live daripada Institut Teknologi ANS Johor Bahru. Okey. Dengar suara kami berdua, boleh tap-tap dekat skrin dulu. Salam kenal daripada kami berdua live daripada Institut Teknologi ANS Johor Bahru. Okey, lokasi di Bukit Timbalan. Okey, kalau you all tahu Bazar JB, kami berada di bangunan PIJ Holding Arah Sempat. So, boleh panjangkan perkongsian ni. Kita akan mulakan dalam masa 10 minit daripada sekarang, okey. Yang mana tadi Puan Hanan telah perkenalkan diri diri Puan Hanan selaku koordinator untuk program Occupational Safety and Health. So, bagi adik-adik, siapa yang join live ni boleh kongsikan makluman ini kepada lebih ramai keluarga, kenalan yang mungkin berminat untuk mengikuti program yang mendapat tempat di pasaran. Memang niche market untuk safety. Okey, terima kasih Nazrul Amirul. Kita ada Puan Hanan. Siapa di Facebook juga, terima kasih tonton live. Terima kasih. Selamat datang Syuhaidah Azlan. Terima kasih. Okey, so untuk hari ini kita nak berkongsi sedikit informasi berkaitan dengan kelengkapan pelindung keselamatan ataupun secara amnya dikenal orang panggil PPE lah, Personal Protective Equipment. Okey, apa itu PPE? Ada yang tahu tak apa itu PPE? Saya pasti yang mana yang bekerja, okey, yang mana yang ada dekat dalam industri mesti familiar, okey, dengan penggunaan PPE, iaitu alat pelindung diri. Alright, so untuk hari ini kita nak tunjuk, okey, PPE ni terbahagi kepada banyak jenis dari segi pelindungan diri, kepala, okey, untuk kita punya tangan, untuk kita punya telinga, okey. So dekat sini ada beberapa contoh yang kita nak sharekan, okey, dengan semua penonton
Okay. Yang basic PPE, yang mana yang kita guna dekat dalam industri, especially. Okay. So ini yang pertama. Okay, saya pasti kalau kita tanya budak sekolah pun dia tahu ini helmet. Okay. Helmet motor ke? Tidak. Okay, ini actually adalah safety helmet. Safety helmet yang digunakan di dalam industri dan juga di construction site. Okay, kegunaan helmet ni. Kenapa kena pakai helmet? Okay, kenapa kena pakai helmet? Semasa bekerja. Kita ada Zaimer. Okay. Dalam industri ataupun dekat area kita bekerja, kita ada pendedahan ataupun kita terdedah kepada hazard. Ni kita terdedah kepada bahaya yang boleh memberi kesan kepada kita punya keselamatan. Okay. So PPE seperti safety helmet ni akan diguna pakai untuk perlindungan kita punya kepala. Ya, macam ni. Alright. PPE kita pakai ikut kesesuaian diri kita lah, ikut keselesaan kita. Kalau perlu untuk ketatkan, kita boleh laraskan. Kat bahagian belakang ni adalah untuk ketat ataupun untuk longgarkan. Okay, nampak dekat sini Puan Hanan tunjukkan penggunaan PPE untuk melindungi kepala. Okay. Mungkin Puan Hanan boleh tunjukkan macam mana cara membuka ni Nak buka ni. Okay. Itu pusing, laraskan. Laraskan lah. Okay. Kalau you nak ketatkan, dia untuk safety helmet pun kita ada banyak jenis lah, bergantung kepada brand apa yang you beli. Okay. Personal protective equipment. Siapa yang join TikTok pagi ni boleh tengok direct live bersama Puan Hanan untuk koordinator bagi program Occupy Safety and Health. Terima kasih you all join pagi ni. Sama ada di TikTok ataupun di Facebook. Terima kasih. Ini adalah sedikit perkongsian ilmu. Mungkin anda boleh kongsikan kepada lebih ramai keluarga yang mungkin berminat untuk menceburi dalam bidang Occupational Safety and Health. Hai, Bishira bersama-sama saya Puan Hanan. Puan Hanan sedang tunjukkan PPE. Okay. Tap-tap, kita berkawan, kita bersahabat. Positif drama ada di TikTok maupun Facebook. Puan Hanan boleh teruskan. Okay. So untuk safety helmet, kegunaannya bila kita bekerja dekat construction site. Okay, ini untuk bagi protection lah dekat kita punya kepala. Since kita ada objek yang mungkin jatuh daripada tempat tinggi. Okay, so ini kita punya head protection. Selain daripada tu, untuk menghindarkan kita terhantuk lah dekat mana-mana objek. Okay, so ini function safety helmet. Safety helmet ya. Okay. Safety helmet untuk perlindungan, okay? Untuk pekerja-pekerja di site, biasanya construction area dan sebagainya, okay? Okay, ini yang pertama. Yang paling penting sebab sekiranya berlaku kecederaan dekat bahagian kepala, so dia akan mengundang kepada kesan yang bahaya. Okay, yang seterusnya, okay. Yang seterusnya kita ada, ini dipanggil alat pelindung pendengaran. Okay. Alat pelindung pendengaran ni dia punya function adalah untuk mengurangkan pendedahan kepada bunyi bising. Apa tu bunyi bising? Bunyi bising yang dikeluarkan daripada mesin ataupun mana-mana proses kerja yang lebih daripada dia punya level. Okay. Kita ada mengikut kepada akta noise exposure. Okay. Kita ada level di mana bawah pada 85 itu masih okey untuk pekerja. Macam you pakai headphone. So, dia punya coverage, dia akan tutup you punya area pendengaran you. So that bunyi bising yang daripada mesin ataupun daripada construction punya area, you takkan, dia akan kurangkan lah. Betul. Okay. So, yang bagus dia bila you pakai alat pelindung pendengaran, you akan mengurangkan risiko untuk ada masalah pendengaran. Pendengaran, masalah pendengaran. Alright. So, untuk penyakit pekerjaan, okay,
penyakit pekerjaan, masalah pendengaran ataupun hearing impairment ataupun hearing loss, ini adalah salah satu penyakit pekerjaan yang semakin mendapat perhatian lah sekarang. Since sebabnya banyak industri, termasuk construction, termasuk manufacturing, dia ada pendedahan kepada bunyi bising. So dalam kita sedar ataupun tak sedar, tap siapa yang kita dekat TikTok, terdedah siapa kepada yang bunyi dekat bising, Facebook. dia akan memberi kesan kepada kita punya pendengaran. Kalau layman punya bahasa, orang akan cakap ini dalam bahasa kasarnya lah. Orang cakap kalau you dengar bunyi bising yang terlalu tinggi dalam jangka masa yang lama, you akan develop hearing impairment. Hearing impairment Wah, siapa yang kat Sisi sini? Ramri. Hai Hafiz. Okay, so ini salah satu protection lah untuk pelindung pendengaran. Okay. Mana yang kepada sesiapa yang belum pernah mengenali apa itu earmuff, apa itu earplug, sekiranya tempat you bekerja ada bunyi bising, so alat ini merupakan salah satu langkah-langkah untuk mencegah daripada telinga you ada masalah lah. Yang kedua PPE yang kedua yang Puan Hanan terangkan. Ini sebabnya kalau you ada masalah pendengaran, dia adalah salah satu kesan yang you susah nak cari dia punya ubat. Sebab solution dia tak ada solution. Kalau you sakit mata, contoh kalau you sakit mata, you boleh letak eye more. Tapi kalau telinga you sakit, telinga you ada masalah kurang pendengaran, basically orang akan cakap you pekak lah. Itu bahasa kurang kasarnya upaya. Kurang upaya. Jadi kurang upaya. So pentingnya untuk pakai alat pelindung pendengaran. Dan dari segi you punya lifestyle, cara you punya daily routine pun, kalau kerap menggunakan headphone ataupun earphone, itu juga merupakan salah satu risiko untuk berlaku masalah pendengaran. Masalah pendengaran ni dia ada banyak stage. So different people akan experience different punya stage lah. So bergantung kepada you punya assessment daripada occupational health doctor ataupun ENT. Alright, tak semua doktor yang boleh sahkan sama ada you ada masalah pendengaran ataupun tak. Hanya doktor yang di qualified saja yang boleh tentukan you ada problem ataupun tak. Betul. Alright. Ini yang kedua. Yang pertama, yang pertama tadi siapa yang masuk live pagi ni? Hai, dah masuk ke tengah hari, kita ada Dr. Azhar Rahayu. Yang join live dekat sini, dekat TikTok dan juga dekat Facebook. Apa yang saya kongsikan pagi ini adalah perkongsian ilmu. So sambil you all semua yang masuklah ni bersahabat, sambil kongsikan ilmu ini, sambil menambah kenalan you all semua. Ini adalah 2 PPE yang Puan Hanan dah sharekan tadi, iaitu ini untuk perlindungan kepala, PPE yang ada dekat Facebook. Yang kedua untuk perlindungan daripada masalah ataupun kecederaan untuk pendengaran. Ada 2 PPE. Ada lagi Puan yang boleh Puan kongsikan kepada audiens kita pagi ni? Yang asasnya juga dalam untuk langkah mencegah daripada berlaku sebarang kecederaan, ini adalah safety glass ataupun dipanggil safety Google. Ini function dia untuk mengelakkan flying objects, especially dust ataupun habuk-habuk besi daripada kerja welding, terutamanya daripada masuk dekat dalam kita punya mata. So ini safety glass, function dia untuk protect kita punya mata lah daripada flying object. So kesesuaian safety Google ni pun bergantung kepada you punya fisiologi needs lah. Di tempat kerja. Di tempat kerja. Ada yang dia ada banyak jenis bergantung kepada you punya sesuai you pakai yang mana dan you mampu beli yang mana lah, sebab kita ada range harga yang pelbagai dekat pasaran. So ini yang ketiga berkaitan dengan, saya tunjukkan pada kawan-kawan yang ada dekat sini. Ini adalah
PPE yang ketiga yang Puan Hanan kongsikan. So siapa yang baru masuk live ni dekat TikTok, hai, sambil kita berkenalan, kita dapat ilmu, boleh kongsikan dekat Facebook, dekat TikTok. Ini adalah PPE. Nadia. Terima kasih PPE join live. yang ketiga untuk perlindungan mata mengikut kepada keperluan pekerjaan. Ada yang Puan Hanan nak kongsikan lagi ke pada tengah hari ni kepada kawan-kawan geng, tap tapping, teruskan berkawan, bersahabat yang positif untuk anda semua. Kita ada tim-tim daripada JB, kita ada Encik Rizal Abdul Aziz, kita ada pagi ni Puan Hana dah 3 dah 3 PPE yang Puan Hana kongsikan. Ini untuk perlindungan mata, untuk kepala tadi yang pertama, first priority dalam safety ini. Okay. Yang kedua tadi Puan Hana dah tunjukkan untuk perlindungan daripada mengalami kecacatan ataupun kerosakan masalah pendengaran semua menggunakan yang ini. Penting Puan Hana dah share tadi. Ini nampak? Siapa yang sambil tap-tap tu ada pakai perlindungan telinga untuk lebih dengar kan? Ini ada baru. You all boleh cubalah kalau siapa nak join dalam safety. Okay, yang ketiga tadi Puan Hana baru share perlindungan untuk mata sesuai mengikut keperluan pekerjaan you all. Mungkin ada yang dekat dalam live ni sama ada di Facebook maupun di TikTok. Mungkin pernah menggunakan PPE. You all boleh share jugalah dekat komen Hai Mochi Kapo. Baru join live pagi ni. Kita ada Syazani Zakir. Ramai join live tengah hari ni. You all semua sambil bersahabat. Kita dapat ilmu daripada Puan Hanan. Okey, ada yang Puan Hanan nak kongsikan? Tunggu. So ini antara PPE tambahan yang akan diguna pakai terutamanya kepada pekerja yang menggunakan bahan kimia. Okey, bahan kimia So ini dipanggil respirator. Okey. Kita ada juga jenis mask. Ini yang kita pakai sekarang ni, ini mask. Basically untuk habuk. So kita ada banyak jenis mask. Tapi untuk pekerja yang mana dia punya kerja handle bahan kimia. So respirator adalah pelindung pernafasan yang paling sesuai lah, paling efektif untuk pekerja yang menggunakan bahan kimia. Dan juga kalau pekerja tu bekerja dalam area yang kurang kandungan oksigen pun pelindung pernafasan ataupun respirator wajib dia guna untuk supply dia punya oksigen. Dia akan ada extra PPE lah. So ini yang tak semua orang lah akan pakai. Cuma yang mana yang ada risiko kepada bahan kimia, dia akan gunakan respirator. Contoh pekerjaan yang menggunakan ni Puan, mungkin Puan boleh kongsikan? Contohnya sprayer ataupun workers yang handle dengan cat ataupun any chemical yang ada kesan, boleh bagi kesan kepada pernafasan. Jadi basically secara mudahnya kita akan cakap siapa yang buat kerja spray, kerja mengecat tu, penggunaan respirator adalah sangat digalakkan. Sebab apa yang kita mention dekat sini dalam keselamatan dan kesihatan, ada kesan yang you akan nampak secara serta-merta, dan tapi ada juga kesan yang akan mengambil masa dalam jangka masa yang lama. Mungkin baru dia akan show dia punya side effect dia, kesan-kesan sampingan kepada pekerja itu sendiri. Betul. Mungkin hari ni you terdedah kepada bunyi bising, tak semestinya esok you akan ada masalah pendengaran. Mungkin dalam masa 2 ataupun 3 tahun sekiranya masih praktis cara kerja yang tak ada perubahan, so itu yang akan mengundang kepada berlaku masalah pendengaran. Yang mana tadi Puan Hana dah share. Siapa yang baru masuk live, Mochi Kapo, kita ada PPE, banyak jenis PPE mengikut kepada kesesuaian. Kita ada Rizal Aziz dekat live tengah hari ni. Hai, selamat datang sambil you all berkawan, berkenalan, bersahabat yang positif. Kita harapkan yang baik-baik. Kita ada perkongsian ilmu daripada Puan Hanan selaku untuk occupational safety and health. Dia ada kongsikan 4 jenis PPE yang mana Puan Hanan dah sharekan. Ini yang prioriti yang utama, perlindungan kepala. Yang kedua, kita ada perlindungan untuk telinga yang ini, untuk mengelak masalah pendengaran. Ya Allah, sangat penting kan nikmat yang Allah bagi. Kalau kita tak jaga, kita teruskan dalam kebiasaan kita, dia akan merosakkan
keupayaan mendengar yang sangat penting di sektor industri maupun di mana-mana sektor. Yang ketiga, Puan Hana dah kongsikan perlindungan mata. Siapa yang ada berkacamata, you all tambah lagi. Gitu. Betul. Dan yang keempat tadi, Puan dah sharekan perlindungan pernafasan. Okey, siapa yang kerja melibatkan cat, bahan kimia, Puan Hana dah kata. So ada 4 jenis. You all boleh tap screen, boleh sharekan ilmu daripada Puan Hanan. Ada lagi Puan nak kongsikan? Yang paling asas, kita terlupa untuk cakap berkaitan dengan safety shoes. Tetapi kat sini saya tak adalah contoh safety shoes. Tapi saya percaya safety shoes semua orang tahulah, pelindung untuk kaki. So safety shoes untuk yang bekerja dekat industri, bekerja dekat kawasan construction memang compulsory, wajib untuk pakai safety shoes untuk mengelakkan kecederaan berlaku dekat bahagian kaki. Ada tak yang Puan Hana boleh kongsikan berkenaan safety shoes? Mungkin macam yang tadi ikut pada kesesuaian pekerjaan. Okay, kalau bagi memenuhi syarat safety yang sedia ada, basic safety, apakah mungkin yang Puan Hana boleh kongsikan jenis safety shoes yang dibenarkan? Sebab saya pernah saya masuk ke industri, ada yang tidak dibekalkan dengan safety shoes. Mungkin bagi new staff yang baru masuk, kita tak jangka berapa lama dia akan join dengan company. Biasanya mereka hanya perlu menyediakan sendiri. Once confirm 3 months macam tu, baru company provide safety shoes yang mengikut spek safety. Jadi bagi pendapat Puan Hanan lah, untuk mereka yang bekerja, mungkin yang belum dibekalkan oleh pihak majikan, apakah basic safety yang mereka boleh sediakan untuk diri mereka sendiri, Puan? Untuk basic safety, kalau you perlu untuk beli sendiri tanpa majikan provide, walaupun memang menjadi tanggungjawab majikan untuk provide PPE kepada dia punya pekerja. Tapi sometimes majikan ada yang fikir mungkin pekerja tak lama kot kat sini. So lagi dia tak confirm staff, dia orang takkan bagi dia PPE. Cumanya yang wajib untuk you dapatkan ataupun you perlu ada sendiri safety helmet, safety shoes. Boleh tangkap boleh tangkap Rizal Aziz sambil Puan Hanan ceritakan. Tap dia, follow dia, tangkap dia guys, tangkap dia. Kita bersahabat yang positif untuk you all. Puan Hanan. Safety helmet, safety shoes, safety glass, ear plug ataupun ear muff. So ini adalah 4 yang wajiblah setiap pekerja di industri dan juga setiap pekerja di construction kena pakai setiap hari. Termasuklah mask lah, yang sekarang kita pun tahu dalam norma baru kita memang ke mana-mana saja mesti kena pakai mask. So ini salah satu kita punya personal protective equipment yang compulsory untuk kita ada dalam kita punya daily life sekarang. Kita recap balik apa yang Puan Hanan dah share dekat you all. Sambil yang ada dekat Facebook, boleh kongsikan ilmu daripada Puan Hanan untuk anda. Mungkin bukan untuk anda, untuk keluarga anda yang mungkin berminat untuk ikuti program diploma yang ditawarkan di Institut Teknologi ANS di bawah University of Cyberjaya. So, yang bagi yang baru masuk dekat TikTok, you all, terima kasih bagi nasi lemak Puan. Kenyang tak Puan? Ada nasi lemak. Terima kasihlah. Tangkap dia guys. Tangkap Mo, tangkap Rizal Aziz tu. Siapa yang join live ni, kita bersahabat yang positif untuk anda semua. Kalau ada calon SPM yang sebelum-sebelum ini tidak mengira tahun 2020 mungkin dalam keadaan pandemik, 2021, 2022 yang akan mengikuti kertas peperiksaan yang bermula pada 2 Mac. Apakah yang Puan Hana boleh kongsikan kepada adik-adik para pelajar yang mungkin tak tahu ada program sebegini di ANS Johor Bahru? Untuk pelajar-pelajar yang mana yang masih mencari tempat untuk melanjutkan pelajaran, sebab kita tahu knowledge tu sangat penting. Mana-mana kita pergi pun mesti kena ada knowledge dan add on dengan experience. So untuk mana-mana pelajar ataupun pelajar SPM yang akan datang ataupun yang dah SPM tapi masih belum ada peluang untuk sambung belajar, ada banyak cara untuk you tambah you punya knowledge. Salah satunya, sekiranya you berminat dalam bidang safety dekat area Johor Bahru,
kita ada menyediakan diploma in occupational safety and health, di bawah University of Cyberjaya. Dekat sini kita bawakan kursus daripada UOC, ke Johor Bahru di Institut Teknologi ANS, di mana kita punya modul pengajaran semua adalah daripada University of Cyberjaya. So untuk pelajar-pelajar yang nak mendalami apa itu bidang safety, kalau sebelum ni pernah dengar ataupun tak pernah dengar lah apa safety tu sama macam security ke, sama macam guard ke, basically memang tak samalah, banyak beza. Kalau nak tahu apa bezanya, kena datang ke sini ataupun setting temu janji dengan Puan Hanan. Kena find the knowledge. And then dekat sini kita juga ada kos-kos lain juga yang you boleh ambil. Bukan sahaja safety, bergantung kepada you punya minat. Tapi untuk sesiapa yang memang minat sesuatu yang baru, minat challenge punya career, dia tak suka benda yang sama hari-hari. Dia nak something yang macam hari ni ada benda lain akan jadi. Contoh, dia akan experience that semua dalam safety. Sebab you akan handle workers, you akan handle orang yang bekerja dengan you. You akan dari segi behavior orang lain. So itu adalah the way of you nak improve you punya communication skills juga. Dan you juga boleh tambah you punya knowledge. You juga boleh tambah you punya kawan, kenalan juga. Alright. So mana-mana kenalan atau mana-mana yang ada dekat TikTok, dekat Facebook, yang ada orang masih mencari peluang untuk menyambung pelajaran, bolehlah suggest untuk datang ke Institut Teknologi ANS, di mana kita ada sediakan course safety and health, untuk pelajar-pelajar yang berminat. Bidang ni bukanlah bidang yang baru, dia dah ada dekat Malaysia, cuma tak ramai yang tahu. Tidak berapa meluas, especially macam kami memang giat untuk maklumkan peluang sebegini kerana kepentingan kepada industri. Dan keadaan pandemik sekalipun ada pelajar daripada student Puan Hanan sendiri waktu praktikal telah ditawarkan untuk diserapkan sebagai pekerja tetap. Ada tak sesuatu yang menarik mungkin daripada ramai-ramai pelajar yang belajar dengan Puan Hanan sendiri? Puan menyaksikan betapa program safety ini membantu salah seorang pelajar Puan mungkin yang Puan boleh kongsikan kepada kawan-kawan yang ada dekat TikTok dan juga di Facebook. Apa-apa kisah menarik mereka yang mungkin Puan rasakan lebih ramai pelajar yang perlu mendapat kejayaan seperti beliau? Bila kita cakap berkaitan dengan safety, ramai yang cakap safety ni sesuai untuk lelaki sahaja. Actually dalam bidang safety, tak kisah you lelaki ataupun perempuan, semua orang ada chances ataupun peluang yang sama. Tapi semua tu bergantung kepada diri you. You nak, you buat. Alright. So untuk student saya, mana yang dah pergi latihan industri, dari situ dia orang nampak bidang safety ni sangat meluas lah. Bukan saja apa yang ada dekat dalam kelas yang kita belajar, tetapi dia melibatkan orang sekeliling. Masa dia praktikal, dia interact dengan pekerja, dia interact dengan dia punya supervisor. So dari situ dia orang juga boleh belajar untuk polish dia orang punya social skills dan juga dia orang punya communication skills. Dan ada student yang memandangkan semasa praktikal dia nampak cara kerja safety ni macam mana. So dari situ ada yang sesetengahnya agak pada permulaannya agak terkejut bila first day saja masuk praktikal dah berlaku accident. So bila berlaku accident, tanggungjawab safety ataupun safety and health punya komiti untuk investigation accident punya cases. So dari situ pun pelajar kita belajar macam mana sesuatu accident yang berlaku dekat tempat kerja dihandle, ditangani oleh pasukan atau tim di tempat kerja berkenaan.
Sebabnya macam kita cakap lah, benda ni memang mencabar dan kita tak boleh expect bila accident berlaku. Sebab tu dalam safety, adik-adik para pelajar yang berminat ataupun mereka yang ada pengalaman industri sendiri diajar untuk menangani. Macam inilah menggunakan PPE yang Puan Hana dah kongsikan untuk mengelakkan ataupun mengurangkan kes daripada berlaku. Dan kalau boleh Puan, macam Puan cakap selalu hashtag untuk safety safety is hero. Accident is zero. Itulah yang mungkin kita boleh sharekan. Putri Nurul. Kita ada siapa lagi Puan? Putri Nurul dekat Facebook Sharifah Nur Nadia stay lagi watching perkongsian daripada Puan Hanan. Terima kasih. Kita ada siapa lagi Puan? Sharifah Nur Nadia Al Yahya. Terima kasih. Selain daripada itu, PPE ini merupakan salah satu langkah untuk mencegah dalam safety, kita ada langkah-langkah lain yang kita akan pertimbangkan sebagai langkah pencegahan. Cumanya PPE ini adalah langkah yang terakhir di mana yang kita percaya dengan menggunakan PPE semua individu boleh buat. Means semua orang boleh pakai helmet, semua orang boleh pakai safety shoes. So dia protect dia punya diri sendiri. So PPE ni sebenarnya less effective tapi bagus untuk dipraktikkan lah dalam kita bekerja setiap hari. Betul. Hai, terima kasih Putri Nurul. So ada sesiapa ke yang join live di Facebook maupun di TikTok kawan-kawan sahabat-sahabat? Come on. Kalau ada sebarang pertanyaan, mungkin you all nak cuba live dengan Puan Hanan, dipersilakan. Terima kasih masa you all sambil-sambil you all tapping. Salam kenal semua sahabat-sahabat semuanya. Ilmu yang Puan Hanan kongsikan mungkin bukan untuk you all, untuk manfaat kaum keluarga, kenalan terdekat. Boleh sebarkan maklumat ni, program sebegini kepada lebih ramai orang. Kalau ada 10 orang yang join live pagi ini, saya doakan anda lah orang yang mendapat manfaat daripada perkongsian yang baik daripada Puan Hanan. Ataupun siapa yang ada dekat Facebook nak tanya Puan Hanan, boleh textkan pertanyaan anda kepada Puan Hanan Hussein. Siapa yang berminat juga boleh hubungi direct line kami. Kita bantu anda. Kita ada direct kat sini. Siapa yang nak join Puan Hanan, boleh live dengan Puan Hanan juga. Dia hari ini Puan Hanan kongsikan 4 jenis. No 786, terima kasih join live. Puan Hanan dia dah share 4 PPE dekat live Facebook Puan Hanan sendiri. Putri Nurul, terima kasih Putri Nurul. Puan Hanan ada nak cakap ataupun mungkin bagi inspirasi kepada kalau ada calon SPM yang join live di TikTok dan Facebook, apakah pesanan ataupun kata-kata semangat untuk mereka Puan? Macam mana nak cakap? Untuk student SPM yang akan menduduki SPM akan datang pada 2 Mac ni, saya just nak cakap cuba buat yang terbaik. Tapi kalau result tak okey pun, itu bukanlah salah satu reason untuk you give up. Ada banyak lagi peluang yang dekat luar ni, yang mana yang you boleh grab, you boleh cuba. Tak semestinya you result cemerlang saja you boleh berjaya. Tapi kalau you ada usaha yang tinggi untuk berjaya, benda tu takkan menjadi sesuatu yang mustahil lah untuk you capai apa yang you nak dalam hidup you. Alright, so untuk yang nak duduki SPM, best of luck. Selamat menjawab peperiksaan dan selamat maju jaya untuk you punya future. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Hanan Hussein selaku koordinator untuk program Occupational Safety and Health daripada University of Cyberjaya, yang mana adik-adik para pelajar yang berminat yang tinggal di sekitar Johor, Johor Bahru dan kawasan berdekatan. You all boleh ambil program ini hanya di Johor Bahru. Terima kasih yang baru masuk lah. Kita ada Rizal Aziz 7. Join dah kita. Kita ada Fazli yang baru like video. Terima kasih you all. Sambil-sambil you all tapping. Saya perkenalkan sekali lagi Puan Hanan Hussein. Dia dah sharekan banyak ilmu untuk makluman kita ni. Kami semua yang bukan daripada bidang safety, tapi you all boleh sharekan peluang sebegini kepada insan-insan tersayang, kepada ahli keluarga you all semua.